Hidup kita tuan-tuan, yang paling penting sekali ialah bagaimana kita mengakhiri hidup ini. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kita takut kalau kita menjalani kehidupan sebagai orang soleh, tiba-tiba di akhir hayat kita Allah pilih boleh habis kita. Bukankah ada seorang ahli ibadah wanita, ahli ibadah, tetapi dia kurung binatang sampai kucing itu mati duduk dalam sangkap. Nabi kata Allah murka dengan perempuan ni, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ada seorang pelacur wanita, pelacur, bukan berzina, pelacur, bagi minum kepada seekor anjing. Allah ampunkan dosa dia, dia bertaubat, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga. Tengok ending, tengok ending. Ada seorang pembunuh, ni semua Nabi cerita. Ada seorang pembunuh, dia bunuh 100 orang. Hadis ni hadis sahih, hadis sahih. Dia bunuh 100 orang. Setelah bunuh 100 orang, rasa nak bertaubat, jumpa dengan satu orang tuan guru yang alim. Ni tok guru nombor 2 hak dia jumpa. Hak nombor pertama dia bunuh juga. Hak nombor 2 ni baru alim. Hak nombor pertama tu ahli ibadat tapi tak pergi kuliah. Dia banyak ibadat saja, tu kata bahaya ni. Kalau ibadat saja bahaya, syaitan boleh tipu bila-bila masa saja. Hak nombor 2 dia pergi tanya setelah dia bunuh 100 orang. Hak ni orang alim, alim soleh, alim soleh, 2 sifat. Orang alim tu tanya, hang duduk mana? Dia pun jawab sekian-sekian. Orang alim tu kata, tempat hang orang baik tak ada, masjid pun tak ada tempat hang, orang baik pun tak ada. Tempat hang banyak berlaku perzinaan, banyak orang berjudi. Keluar daripada kampung tu, pi kampung fulan bin fulan, pindah pi duduk kampung banyak yang ramai orang soleh, kuliah pun banyak. Maka laki ni hak nak taubat ni, hari pertama nak taubat, rupanya hari itulah hari kematian dia. Rupanya hari itulah hari terakhir hidup dia. Balik ambil barang di rumah, ambil takat mana yang boleh bawa. Ni hadis sahih ni, cerita ni. Dia pun keluar, tengah-tengah perjalanan datang malaikat maut, cabut nyawa dia. Tengah-tengah perjalanan malaikat maut pun cabut nyawa dia. Bila cabut nyawa dia, sepatutnya roh dia dibawa oleh satu kumpulan saja malaikat, sama ada pasukan malaikat rahmat ataupun pasukan malaikat azab. Tiba-tiba datang kedua-dua pasukan. Kedua-duanya minta daripada malaikat maut, wahai malaikat maut, serahkan kepada kami, kata kumpulan malaikat rahmat. Kumpulan malaikat azab kata, bila saya sebut kumpulan maksudnya ramai. Kumpulan malaikat azab kata, jangan kat kami. Perebutan ini diceritakan oleh Rasulullah. Lalu Allah menghantar seorang lagi malaikat lain. Maksudnya Allah cerita dah kat malaikat ni, yang Allah hantar ni, penyelesaian dia. Turunlah malaikat ni, hak seorang ni, dia pun kata, Allah menghantar aku kepada kalian, dan Allah bagi tahu penyelesaian kepada roh lelaki ni, sama ada dibawa ke taman syurga ataupun ke lubang neraka. Tengok tuan, Allahu Akbar. Hendaklah kalian ukur jarak lelaki ini meninggal dengan jarak tempat baik yang dia tuju, dan juga jarak dia meninggal dengan jarak kampung jahat yang dia tinggalkan. Yang mana yang lebih hampir, maka pasukan itulah yang ambil. Lalu malaikat-malaikat ini pun ukur. Kata Rasulullah, mereka mendapati tempat lelaki yang bunuh 100 orang ni meninggal. Dia meninggal di satu tempat yang lebih dekat kepada kampung orang soleh yang dia sedang tuju, hanya sejengkal saja. Lalu pasukan malaikat rahmat pun ambil roh dia, bawa pergi taman syurga. Ending yang paling penting tuan, yang paling kita takut. Tuan-tuan tengok iblis, tuan-tuan tengok iblis. Tuan-tuan, kita kalau buat ibadah 40 tahun, iblis buat ibadah 1000 tahun.
tak pernah terlintas di kotak pemikiran iblis bahawa satu hari nanti dia akan jadi satu makhluk yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah. Iblis pernah beribadah bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, punyalah mulia. Bahkan kata Rasulullah, bukan sahaja dia pernah beribadah di sana dengan para malaikat yang besar, iblis adalah yang paling alim di kalangan keseluruhan malaikat. Tuan-tuan nak challenge apa dengan dia? Alim pun kat dia, mulia pun boleh kat dia. Tak pernah terlintas di pemikiran dia satu hari dia akan menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ending dah, no? Ending. Sebab tu Nabi ajak doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ketika aku beriman kepadamu ya Allah sekarang ini, ketika aku yakin denganmu ya Allah sekarang ini, aku memohon ya Allah untuk kau matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Bukan benda main tuan-tuan, ending ni bukan benda main. Kita tak tahu ni hari ni kita duduk di masjid, kita jadi orang masjid. Ada tu imam 30 tahun jadi imam, kemudian pakai seluar pendek tak main masjid lah. Ini bukan contoh, ini cerita yang berlaku. 30 tahun menjadi imam Qaryah, kemudian sebab bergaduh, sakit hati, apa semua macam biasalah, selisih faham apa semua, tinggal masjid, dah tak tutup aurat. Allahu Akbar, 30 tahun. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Doa banyak-banyak, ulang selalu, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan matikan kami dengan su'ul khatimah.